Soalan saya nombor 9. Lebih Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Saya mohon izin untuk jawab soalan ini bersama-sama dengan soalan nombor 40. Kerana daripada Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris kerana mempunyai maksud yang sama. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan survei pendapatan isi rumah HIS yang paling terkini adalah untuk tahun 2022, kadar kemiskinan tegar di negara ini telah berkurang daripada anggaran 1% pada 2020 kepada 0.2% pada tahun 2022, iaitu sebanyak 18,445 isi rumah. Dalam hubungan ini, kerajaan berusaha untuk melaksanakan anjakan besar melalui pemberian bantuan secara bersasar kepada golongan yang memerlukan. Oleh yang demikian, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan pangkalan data utama atau PADU yang berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan, termasuk program sosioekonomi dan membasmi kemiskinan secara menyeluruh tanpa pertindihan berbanding dengan apa yang ada sekarang. InsyaAllah sistem padu ini dijangka sedia untuk digunakan secara berperingkat mulai Januari 2024. Bagi menoktahkan kemiskinan secara segera, kerajaan juga mengusahakan dengan membantu ketua-ketua isi rumah dari miskin tegar ini untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan melalui beberapa program sedia ada, termasuk juga program intervensi yang baru seperti program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang merupakan pelengkap kepada program-program pembasmian kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pelbagai kementerian dan agensi. Di bawah IPR, kerajaan menyediakan ekosistem yang lengkap daripada awal sampai ke akhir, bukan sahaja dari segi bantuan tetapi juga menyediakan off-taker ataupun pembeli terus supaya kita mengatasi masalah-masalah yang berlaku sebelum ini. Perniagaan diusahakan tetapi ada masalah pengurusan, masalah pemasaran dan sebagainya. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,000 isi rumah dari miskin tegar dan miskin telah menerima manfaat daripada pelaksanaan program ini. Sebanyak 3 projek rintis seperti yang diketahui, iaitu Inisiatif Usahawan Tani, Inisiatif Usahawan Makanan dan juga Inisiatif Operator Perkhidmatan. Dan ia dibuka selain daripada berdasarkan pangkalan data sedia ada, ia juga dibuka kepada pemohon-pemohon, dan sehingga 21 November 2023 sejumlah 132,404 permohonan telah diterima. Setelah disaring, kemudian kita akan semak silang sejumlah 49,687 individu daripada kategori berpendapatan rendah yang layak dipadankan dengan ketiga-tiga inisiatif tersebut. 1 minit saja lagi sebelum ditegur. Untuk Inisiatif Usahawan Tani atau INTAN, sejumlah 1,020 peserta telah diluluskan dalam tempoh 6 bulan sejak dilancarkan. Telah dilaksanakan di 15 lokasi berkeluasan 818 ekar dengan melibatkan kos keseluruhan 92.6 juta kerana ia adalah program menyelam sambil minum air. Selain daripada kita membantu miskin tegar, kita juga menambah bekalan makanan. Jadi ia pelaburan di dalam infrastruktur makanan negara, dan lebih banyak kerajaan-kerajaan negeri yang memberikan tanah, lebih banyak yang akan mendapat manfaat. Saya selalu ditanya kenapa bukan di kawasan saya, kenapa di kawasan itu. Sebenarnya bergantung pada kerajaan negeri dan agensi, kerana kita perlukan tanah. Dan setakat ini yang paling ke depan memberikan tanah adalah Sabah. Maka penerima yang paling banyak adalah di Sabah. Sebab itu saya seru semua kerajaan negeri, kami berterusan minta tanah, dan ia tidak melibatkan apa-apa kos kepada kerajaan negeri, hanya perlu berikan tanah, termasuklah juga agensi kerajaan persekutuan dan lain-lain. Satu lagi yang sering menjadi rujukan adalah Inisiatif Usahawan Makanan ataupun INSAN.
Setakat projek rintis, kita lakukan projek rintis terlebih dahulu sebanyak 100 peserta, dan sekarang ini kita menunggu kelulusan MOF untuk tender terbuka pembekalan untuk 4,900 lagi. Akhir sekali. Dah lebih seminit. Sebab dia dah tengok dah lebih seminit. Untuk Kelantan, sejumlah 273 golongan sasar daripada Kelantan, miskin tegar dan juga B40 telah mendapat manfaat ini, dan dari segi hasilnya ada yang mendapat sehingga 12,000 ke 13,000 ringgit sebulan. Dan memang setiap inisiatif IPR ini meletakkan lantai pendapatan, iaitu ia sekurang-kurangnya menjana RM2,000 sebulan, dan ia dipantau melalui app. Jadi kita tahu berapa hari ini dia jual, berapa dia dapat dan sebagainya. Dan setakat ini memang ia berjaya memenuhi desain program itu. Cuma cabaran kita sekarang ini ialah untuk meluaskan secepat mungkin, kerana ia bergantung kepada infrastruktur yang di luar kawalan Kementerian Ekonomi. Terima kasih. Dr. Wan Maidina. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dari jawapan tadi kita mendapati bahawa tidak sampai 50% daripada pemohon inisiatif IPR ini yang diterima. Selebihnya ditolak. Jadi saya nak tahu apakah faktor permohonan ini ditolak, dan apakah inisiatif baharu yang telah diberikan ataupun akan diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka ini juga dapat dibantu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita menggunakan pelbagai saluran dan sumber maklumat untuk menentukan dan menyasarkan penerima. Satu sumber maklumat yang selalu digunakan ialah data e-kasih. Satu lagi ialah yang dibuka kepada orang ramai. Itu yang mendapat permohonan sehingga 129,000. Selepas kita semak silang, kerana apabila kita buka kepada orang ramai, semua orang memohon. Sebahagian itu bukan miskin tegar pun, dia tak miskin pun. Jadi mereka ini akan dikeluarkan. Kemudian daripada 49,000 itu, mereka berada dalam queue, kerana bila ada projek atau infrastruktur itu di kawasan itu, maka mereka akan dipadankan. Daripada pengalaman Kementerian Ekonomi setakat ini, sebenarnya setelah kita melalui 2-3 pusingan untuk memadankan dan membuat tawaran, sebenarnya tak sampai dalam 20% yang mereka yang mula-mula mendaftar kemudian akan terima. Kerana masa dia mendaftar tu dia nak semualah, semua bantuan yang kerajaan ada ni dia nak masuk. Tapi apabila telah ada, contohnya di Machang, Kelantan, apabila kita buat insan, kita ada lebih kurang 10 orang yang mendaftar awal-awal. Apabila kita buka kepada 5 peluang, semua tak berminat. Jadi kita terpaksa iklankan sekali lagi dan semak silang sekali lagi. Jadi proses ini akan berterusan. Sebab itu kita berharap dengan padu nanti itu akan mengurangkan pusingan-pusingan kerja-kerja pentadbiran untuk kenal pasti, tawar, dia tolak, cari lagi. Jadi pandangan saya dia bukan soal ditolak, soal mencari penerima yang betul-betul pada ketika itu betul nak dan memenuhi kriteria-kriterianya. Terima kasih. Terima kasih Tok Seri Kursi. Soalan teman saya ialah 18,000 isi rumah miskin tegar, adakah ini termasuk juga masyarakat asli, Yang Berhormat Menteri? Yang keduanya ialah apakah inisiatif IPR tadi juga telah sampai kepada masyarakat asli? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Daripada angka 18,445 itu, yes, memang termasuk juga daripada isi rumah orang asli, dan nisbahnya itu agak besar, saya boleh maklumkan. Setakat pelaksanaan kita sehingga 9 bulan, kalau kita lihat kepada IPR, kenapa dia berbeza dengan program-program sedemikian ini, ialah kerana dia melibatkan skala.
satu tempat kita buka 20 hektar tanah untuk 50 orang dan ia diuruskan secara tersusun oleh pengurus teknikal dan ada off-taker dan sebagainya. Saya perlu akui bahawa kita memang ada masalah untuk melakukan program seperti itu dengan masyarakat orang asli. Sebahagiannya kerana tempatnya, sebahagiannya kerana perubahan dari segi amalan biasa kepada sesuatu yang tersusun itu. Ada tempat yang berjaya dan ada tempat yang tidak berjaya. Sebab itu, selain daripada IPR, Kementerian Ekonomi memang memperuntukkan perbelanjaan setiap tahun melalui satu lagi program basmi kemiskinan yang telah berjalan sebelum ini, iaitu Basmi Miskin Tegar, dan kebanyakan daripada orang asli dimasukkan di dalam ini. Dia tidak melibatkan skala, dia satu persatu, tetapi memang kita akan terus berdepan dengan cabaran kerana tanpa skala, dengan izin Datuk Yang di-Pertua, is not sustainable in the long run. Jadi akhir sekali untuk di Gua Musang dan kawasan-kawasan di Kelantan contohnya, kita sekarang ini sedang mengusahakan untuk melatih mereka mencari profession, baiki kereta, tapi dia kena keluar daripada kawasan dia lah. Yang itu yang sekarang ini sedang diusahakan secara berkala. Terima kasih Tuan Ketua.